What up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Uish, salah susunan ni. Biasa saya akan start dengan hello dulu. Hari ni saya dah terkejut sekejap. Saya tadi baru je buat satu, nama dia personality test. Dan saya rasa macam agak interesting to understand yourself, to understand what are your strength and weakness. Saya rasa macam is one of the way untuk kita find out yang kita kena kenal juga diri kita siapa dulu. Senang nak realize how are the things that we can help others with dengan kita punya strength dan weakness. Hello, siapa yang dekat situ? Hai. Apa khabar yang ada dekat situ? Hello. Okay, hari ni 12 hari bulan 12. Apa ada pada 12 bulan 12? Nak tahu tak? Hari ni 12 bulan 12, hari ni adalah hari di mana semua orang buat sale dekat social media, orang buat sale dekat Lazada, orang buat sale dekat Shopee apa semua kan. So it's a sales day. Hello Jem Roy, hello siapa, Safi TC, hello Asikin Fauzi, hello Fiza Idris, hello Langit Biru, hello Mat Nur. Siapa lagi ada kat situ? Okay. Saya nak tahu, dengar tak apa saya cakap kat sini? Dengar ke hidup? Hai, siapa dekat situ? Okay, macam biasa setiap malam saya akan buat, nama dia Sembang Bimbang Live, Tanya Bamsyah Fitness Question and Answer. Hari ni kita akan menjawab semua persoalan-persoalan yang ditujukan kepada saya. Dan saya nak tahulah juga siapa-siapa kat sini yang mungkin ada sebarang persoalan tentang macam mana cara nak kurus, macam mana cara nak cara nak memastikan diri kita berjaya capai kita punya goal. Tahun 2020 dah dekat kan, tahun 2020 dah dekat. Kita mungkin tak tahu, kita mungkin dah letak azam ataupun matlamat tahun baru adalah untuk mencapai berat badan yang certain level. Kita nak capai kekurusan kan. Tapi sini tak ramai macam mana cara nak buat. Tak ramai yang faham tentang macam mana caranya untuk membantu supaya kita lebih sihat dan kuat. So itulah tujuannya saya buat live fitness Q&A ni, Tanya Bamsyah, supaya setiap orang yang mungkin ada sedikit persoalan tentang nak kurus ke apa ke, dia boleh bertanya lah kan kat sini. So hi Daing Indrapura. Daing Indrapura ni selalu tengok live saya nampak. So sebelum saya go any further, saya nak ucapkan terima kasih kepada those yang memberi semangat kepada saya, kepada those yang memberi motivation kepada saya untuk keep this going. Sebab nak buat sesuatu tu kadang-kadang kita perlukan juga sedikit semangat daripada korang kan. So saya sangat-sangat berterima kasih for those yang ada dekat sini yang memberi saya support. Siapa dekat sini lagi? Saya nak tegur sikit. Hello Nani Alip, hello siapa Joharnas Muci. Saya hanya boleh sebut nama yang saya nampak je kat sini. So I'm sorry kalau katakan saya tak tegur sesiapa. Hai Ishak. Bye. Hai. So saya again, sebelum saya go any further, saya nak memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Syaharudin. Kepakaran saya lah membantu mereka yang ada masalah kurang keyakinan diri, rasa rendah diri, rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. So you can call me Syah, your slimming expert. So dalam tempoh saya, dalam keadaan saya cuba nak bantu orang ni, saya jumpa ramai orang yang ada masalah nak turunkan berat badan. Terlalu ramai sangat sampai macam saya tak tahu nak kira macam mana. Terlalu ramai sangat babe. So saya rasa agak sucks kat sini. So kita pakai data sendiri. Macam. So saya nak tahu dekat sini clear tak apa saya cakap? Dengar tak apa yang saya cakap ni? Kalau tak dengar ke, tak clear ke, boleh tak komen sikit? Cakap sikit, tak dengar lah bro. Kalau tak dengar, saya kena buat sesuatu. Alright. Hai sesiapa yang ada dekat situ tu, apa khabar semua? Alright, macam biasa, saya Alhamdulillah semua okay. Hari ni macam biasa kita akan buat fitness Q&A.
semua soalan yang berkaitan dengan uh, nak kurus, tentang nak dapatkan kepastian boleh ke makan tu, boleh ke makan ni kan. So kalau nak tanya, this is the time for you to ask any kind of question. Supaya apa? Supaya lebih mudahlah kita untuk faham tentang konsep nak kurus ni. Tahun 2020 dah dekat. Tahun beberapa hari je lagi kan. Kita ada banyak lagi masa untuk kita faham. Sebelum kita hit 2020 ni, kita dah nampak dah apa yang kita patut buat. So saya nak kita semua nampak apa yang kita buat, supaya thank you Daeng Indrapura for giving me the feedback. Alright. Saya nak kita semua faham yang tahun 2020 dah dekat, dan kita kena tahu macam mana caranya nak turunkan berat badan dengan cara yang sihat dan cepat. So siapa sini yang nak turunkan berat badan? Angkat tangan. Macam mana nak angkat tangan? Okay, tunjuk good sikit. Siapa yang dekat sini yang nak turunkan berat badan, yang rasanya mungkin berat badan tu is something yang dia nak turunkan. Hello Azizi Salina, hello Muhammad Afrizal, hello Zack. Apa khabar yang ada dekat situ? Right. So dekat dalam setiap tempat yang saya buat live ni, saya dah pinkan komen saya. Saya pinkan nombor telefon saya. So sesiapa yang nak saya berikan dia free consultation tentang macam mana cara nak kurus, so it is time, the time is now untuk korang klik sekarang, dan saya akan menjawab, dan saya akan berikan, pertama saya akan beri email, kedua saya akan tolong kirakan jumlah kalori dia, berapa banyak yang dia perlukan kalori dalam sehari untuk turunkan berat badan. So ramai orang tanya, bang, kalori ni apa bang? Apa benda kalori ni? Macam apa kalori ni kan? So saya nak bagi tahu lah kalori ni apa. Bila kita faham kalori ni, kita lagi mudah nak turunkan berat badan. Sebab setiap makanan kita ambil, setiap minuman yang kita minum, semuanya terkandung kalori. Semua pun ada kalori, kecuali beberapa lah minuman yang tak ada kalori, macam air kosong, benda semua kan. So bila kita tahu how much kalori yang kita minum atau kita makan, dan kita tahu juga berapa banyak kalori yang kita perlukan, kita akan tahu macam mana nak turunkan berat badan. Kita lagi senang nak mengawal berat badan daripada kalau kita tak tahu apa-apa. So saya nak bantu korang sekarang. Sesiapa yang nak dibantu untuk turunkan berat badan, saya akan bagi dia dua benda. Pertama, saya akan bagi dia e-book 12 tips kurus dalam masa 7 hari secara percuma. Kedua, saya akan bagi dia how much kalori yang dia perlukan dalam sehari. So bila katakan korang dah tahu dua benda ni, insya-Allah korang nak turunkan berat badan sangat mudah. Macam best tak jadi macam tu. Saya berat badan saya 52, nak gemuk sikit. Okey. Untuk pengetahuan, bila kita faham konsep kalori ni, bukan setakat nak kurus, bukan setakat nak gemuk boleh jadi kurus saja. Orang yang kurus nak jadi gemuk pun boleh. Kita kena faham dulu apakah konsep kalori. Bila kita faham konsep kalori tu apa, dan lagi mudahlah kita untuk tahu nak makan apa, nak buat apa, sama ada nak turunkan berat badan ataupun nak naikkan berat badan. This depends sebenarnya pada korang punya matlamat. Sebab kan it's all about kalori. Orang putih cakap kalori is king. Kalori is king untuk memastikan korang boleh capai apa yang korang nak capai. So siapa yang interested nak tahu, sebab saya punya kepakaran adalah membantu mereka untuk turunkan berat badan. However, sebabkan kita boleh pakai konsep yang sama juga untuk naikkan berat badan, so saya pun boleh bantu juga kalau mereka macam Muhammad Afrizal nak naikkan berat badan, sebab tak nak nampak macam terlalu skinny sangat. Kita lelaki nampak skinny, nampak macam apa je kan. So yes, it's good juga kalau lelaki dia nampak badan besar sikit, so nampaklah sikit kejantanan dia tu kan. Alright, siapa dekat sini nak tegur? Hai JC. Hello Karul Anwar bin Harun. Siapa lagi dekat sini? Hai Rogayah Mat Said. Ramai dekat sini, 25 orang. Okay, first of all, hari ni adalah hari 12 hari bulan 12. Apa yang keramatnya tarikh 12 bulan 12 ni? Siapa nak tahu? Tak apalah, saya bagi tahu je lah kan. Sebab kan benda ni macam bukan penting sangat pun pasal 12 tu kan. 12 bulan 12 tu adalah hari di mana kita akan spend duit berhabis-habisan pada barang yang mungkin kita tak perlukan.
Kita tengok kat platform macam Lazada, Shopee, in fact dekat tempat-tempat lain juga, semua sibuk nak buat sale sempena 12/12. Rasanya baru je lagi 2, 3, 4 tahun lepas je diorang start macam ni, 12/12 lah, 11/11 lah, 10/10 lah, benda semua kan. Tapi persoalan dia, adakah kita spend duit kepada jalan yang betul, tempat yang betul? Saya nak ajar sikit, nak bagi tahulah sikit kan tentang financial management. Tapi itu bukan kepakaran saya, tapi saya tahulah sikit-sikit kan tentang benda-benda ni semua. So, hi Asnida Suarno. Siapa lagi dekat sini? Hello Hasanah Ishak. Hello Hasanah Ishak. Hello Yati Huzaiman T. Hello Muhammad Fairuz Syah. Hai, Assalamualaikum semuanya dekat sini. So, bila sampai je tempoh 12/12 ataupun bulan lepas 11/11, 10/10 kan, semua orang sibuk nak tunggu kat depan Shopee punya apps, dekat Lazada punya apps untuk tengok barang apa yang nak beli. And honestly speaking, saya sebagai orang yang ada experience dekat sini juga, saya perasan ada barang yang sebenarnya kita tak perlu pun, yang kita beli. Ada barang yang kita tak payah beli pun kita sibuk nak beli. Why? Sebabkan kita nak spend duit ke somewhere. Itu adalah manusia kan. Kita akan suka spend something yang kita tak perlu spend pun kita sibuk nak spend kan. So kita kena faham setiap benda kita spend tu apakah dia punya impact dia kan. So apa yang saya buat kat sini ialah, apa yang katakanlah kita nak spend kepada sesuatu, nak spend, habiskan duit ke mana-mana kan, kita kena tahu apa pentingnya barang tu. Adakah barang tu penting untuk kita? Adakah barang tu tak penting untuk kita? Macam saya, preference saya adalah kalau saya nak spend kepada sesuatu, saya nak spend kepada knowledge, ataupun saya nak spend kepada something yang melibatkan kesihatan, ataupun something yang melibatkan untuk tambahkan lagi kewangan saya. Itu adalah saya punya preference untuk saya spend duit. Tapi kalau kadang-kadang saya pun nak juga macam minum kopi ke kan, nak juga beli something apa-apa ke, so saya beli juga something else tu, macam laptop ke, iPad ke, benda semua, saya akan spend juga ke arah situ sebabkan saya tahu benda tu pun agak penting juga untuk saya buat kerja. Hai Salmi Ngawam. Hello Khatijah Adun, Zul Drager, nama babe. Hai Ahmad Nashrif. Okay, kenapa saya buat live ni? Mungkin ada yang bertanya, apa kena mengena 12/12 dengan kurus? Nak tahu tak apa kena mengena 12 hari bulan 12 dengan kurus ataupun nak turunkan berat badan? Sebab 12 hari bulan 12 saya pun buat promo juga. Okey, siapa nak tahu tentang promo ni, saya akan bagi tahu dulu apakah value dia. Saya cerita dulu value dia, siapa nak tahu? Value dia yang pertama. Siapa sini orang Kajang? Angkat tangan. Hai, Waalaikumsalam Dizi. Hai, siapa sini orang Kajang? Angkat tangan. Tak ada orang Kajang kat sini ke? Hello Andy Biah Belasan. Ada orang Kajang tak sini? Orang Kajang. Hello. Tak ada orang Kajang kat sini. Tak apa. Kalau sini tak ada orang Kajang, tak apa. Nak buat macam mana? Aku suruh aja orang Kajang kat sini agaknya. Alright. So, saya nak bagi tahulah few things tentang apa yang saya nak bantu. Sebab kenapa saya buat live ni setiap malam, kenapa saya buat live ni setiap hari lah, yang penting setiap hari jam 10 malam saya cuba nak menjawab soalan-soalan fitness yang kalau mungkin korang ada. Sebab kat luar sana banyak gila soalan-soalan berkenaan dengan nak kurus. Maksudnya macam banyak gila orang search dekat Google macam mana cara nak kurus lah, macam apa benda semua kan. So semua orang ada that kind of persoalan yang dia tanyakan, yang dia search dekat Google. Tapi jawapan yang diberikan dekat Google tu macam tak memberi jawapan yang tepat pula kan. So confuse lah kita. Hello Yan, hello Norazian Abdul Malik, hello Andy Belasan. Siapa lagi dekat sini? Hello Noris Izani. Okay, masalah sekarang ni, bila kita Google, bila kita terlalu banyak sangat Google, kita akan jadi confused. Jawapan mana yang betul sebenarnya kan? Jawapan mana yang betul sebenarnya untuk kita faham apakah sebenarnya yang kita patut buat. Betul tak? Ada tak orang rasa macam tu? Ada tak orang rasa macam, okay, aku ni dah banyak sangat banyak sangat dah tengok Google sampai aku pun confused apa yang patut aku buat.
It is normal sebenarnya. It's terlalu normal gila-gila pada orang yang macam tu lah. Jadi apa yang saya cuba bantu sekali, saya cuba dapat tolong korang dapatkan kepastian tentang sesuatu perkara. Apakah dia? Sesuatu perkara tu maksudnya macam, let's say kalau katakan korang nak kurus, korang nak confirmkan boleh ke makan tu, boleh ke makan ni, makan macam ni boleh kurus ke, exercise macam mana yang boleh bagi tambahkan berat badan, exercise macam mana yang boleh kurangkan berat badan, and so on and so forth. Banyak persoalan-persoalan korang yang mungkin korang Google dan korang tak dapat pun jawapan dia, walaupun information di hujung jari kan. So it is not the case all the time. Jadi saya cuba nak membantu anda. Kalau katakan korang ada sebarang masalah tentang macam mana nak kurus, korang boleh tanya dekat dalam live ni, saya akan cuba jawab sebaik-baiknya kan. So siapa ada soalan dekat sini, cuba angkat tangan. Cuba buat muka marah sikit kalau dia ada soalan tapi dia geram tak dapat jawab. Boleh tak bagi saya muka marah? Muka marah juga fotos yang cuba nak kurus tapi tak dapat lagi jawapan dia. Hai Rizni Raz. Hello. Siapa di situ? Apa khabar? So, hai. So, saya cuba nak bantulah kan. Saya cuba nak bantu anda, sesiapa yang mungkin ada masalah nak turunkan berat badan. Ada soalan? Yes. Daing Indrapura, finally. Marah sangat tu. Siapa marah tu? Marah betul. Okay, saya ada dua soalan sekarang. Marah betul tu, siapa marah sangat? Saya dah jawab soalan pertama adalah cuba dengar soalan ni. Saya rasa soalan ni macam agak penting. Sekarang tengah on diet dan buat aktiviti yang keluarkan peluh. Alhamdulillah dalam 3 minggu lebih ni dah kurang 2 kilo. Ada tak buat latihan angkat beban untuk gain up kan masa? Nak minta suggestion Bam Syah. Lau buat senaman angkat beban ni dalam seminggu berapa kali yang kita boleh buat, dan berapa lama kita nak tunggu masa tu untuk recover sebelum latihan seterusnya, dan makanan apa yang bagus untuk recover masa tu. Okay, thank you Dai Indrapura. Dia tanya saya satu soalan, tapi saya boleh pecahkan dia kepada beberapa soalan. Pertama adalah senaman angkat berat apa, senaman berat ni berapa kali seminggu yang kita boleh buat? Henry biasa marah sangat. Kenapa geram? Tak dapat nak capai matlamat kurus ke? Okay, jadi saya akan jawab soalan daripada Andy Blasan. Soalan daripada Indrapura, soalan pertama dia, berapa kali seminggu berapa kali senam angkat berat ni dalam seminggu untuk yang kita boleh buat, dan berapa lama kita kena tunggu masa untuk recover sebelum latihan seterusnya, dan makanan apa bagus untuk recover masa tu. Jawapan kepada soalan pertama, berapa kali seminggu untuk kita exercise, sebenarnya terpulang kepada Daing Indrapura punya waktu yang sesuai untuk exercise. Maksudnya macam kalau katakan boleh exercise, boleh pergi gym 3 kali seminggu, so 3 kali seminggu lah. Kalau katakan boleh 4 kali seminggu, 4 kali seminggu lah. 6 kali seminggu, 6 kali seminggu lah. Tapi kalau boleh biar ada 1 hari untuk rest kan. Minimum day untuk rest adalah 1 hari. So daripada berapa hari yang kita boleh exercise tu, dekat situ kita boleh susun jadual kita nak exercise apa. Kalau 3 hari, kita kena tahu apa yang kita kena exercisekan setiap hari, setiap kali kita pergi ke gym. Kalau katakan kita ada 6 hari, kita nak buat apa pula setiap 6 hari tu. Itu soalan pertama dia, bergantung kepada masa yang sesuai, bergantung pada availability masa kita kan. Itu jawapan pada soalan pertama. Soalan dia yang kedua adalah dah berapa lama kita kena tunggu masa untuk recover sebelum latihan seterusnya. Okey, soalan ni maksudnya macam ni. Bila kita dah train satu masa tu, kita perlu ambil masa 72 jam untuk masa tu betul-betul recover. So sebelum dia masa tu betul-betul recover, kita kena train masa tu. Jadi bermaksud dalam tempoh 72 jam, 3 hari, kita kena train balik masa tu. Contohlah, kalau katakan hari ni hari Khamis katakanlah hari ni hari Isnin. Hari Isnin saya train chest, saya kena pastikan hari Rabu atau hari Khamis sekurang-kurangnya saya kena train chest juga. Kalau tak nanti saya punya development muscle tu lambat. So kita kena keep on tearing our muscle fiber supaya kita boleh gain new one. Clear tak? So 72 jam tu kita kena pastikan kita kena train balik muscle tu, muscle yang tu lah, muscle group tu.
berapa lama untuk kita tunggu untuk recover 72 jam. Dan makanan apa yang bagus untuk recover masa tu, definitely protein. Sebab dalam protein tu ada banyak lagi benda-benda lain macam BCAA, ada leucine lah, ada valine lah, benda semua dalam tu. So itu membantu untuk recover muscle kita, especially lepas kita buat aktiviti fizikal. So it's very important untuk kita consume enough protein. So itu topik nutrition pula. Dan saya kembali kepada sini, Encik Andy Belasan nak tanya if kita ambil pil kurus atau vitamin, it is efeknya lebih tinggi or not. Okay, honestly speaking, pil kurus saya tak suggest ambil whatsoever. Saya tak suggest langsung untuk ambil, walaupun katanya is dah diluluskan oleh KKM. Vitamin, yes, ada certain vitamin boleh membantu. Contohnya vitamin fish oil membantu. Vitamin D membantu untuk testosterone production, testosterone level. Zinc pun membantu juga. C pun bagus juga untuk basically speaking, bila kita makin tua, di supplement vitamin ni sebenarnya membantu jugalah. Sebab kan bila kita makin berusia, kita punya vitamin deficiency tu sangat jelas. So kita perlu consume vitamin lah. Tapi saya tak suggest untuk ambil pil kurus. Jangan ambil pil kurus sebab kan saya tak recommend langsung. Okay, siapa sini ada soalan lain? Ada soalan lagi. Right, thank you. Siapa sini ada soalan lain boleh tanya saya sekarang sebelum saya masuk topik yang seterusnya. Okay. Okay. Alright, gini. Saya nak tahu lah sini, siapa dekat sini yang dia nak turunkan berat badan. Dan saya nak bantu orang tu. Saya nak bantu sesiapa yang ada masalah berat badan, saya nak bantu orang tu. Siapa ada, angkat tangan. Ataupun siapa ada, boleh komen. Ataupun kalau segan, boleh PM saya. Saya dah letak dah pin komen tu dekat situ. Pin komen WhatsApp link saya untuk bantu supaya korang boleh reach saya dalam waktu yang cepat. Dan insyaAllah saya akan cuba jawab soalan tu dengan sebaik mungkin. Right. Saya nak tahulah. Kalau tak ada, tak apa. Mungkin sebenarnya. Hello Ciki Boom. Hello Haji JDT. Hai Mia Yushid Adli. Sekejap saya tengok tempat dia besar sikit. Mia Yushidi Adli bertanya, saya berat 140. So nak tanya coach, boleh ke saya buat senaman lompat bintang tu selalu atau senaman yang banyak gunakan kaki? Ada orang bagi tahu tak elok sebab rosak lutut, sebab saiz dan badan saya terlampau berat. Mohon pencerahan. Okey, macam ni. Untuk kita dengar pandangan orang lain, ataupun untuk Encik Mia Yushid Adli dengar pandangan saya, maksudnya kita kena dapatkan verification dulu daripada orang yang sepatutnya, macam doktor. So, tapi so far, adakah Encik Yushid Ali ada sakit lutut tak bila buat lompat bintang tu? Kalau tak ada, go ahead. Tapi sebenarnya kalau katakan berat Encik 140 kilo, ada banyak lagi senaman-senaman lain yang boleh dibuat. Tak perlu buat macam lompat bintang ke ataupun apa ke kan. So boleh je nak exercise pakai kaki dengan berat badan macam tu. Tapi dia bergantung kepada sejauh mana kita tahan dengan exercise tu. Saya pun ada klien dekat 130 kilo yang dia ada masalah berat badan. So apa dia buat? Benda pertama sekali dia buat, dia tak ada masalah lutut, dia tak ada masalah joints. So dia jogging je. Dia jogging sehari dalam setengah jam. Mungkin lama dia boleh buat setengah jam, dia boleh buat sejam, then go for 45 minutes dan sebagainya. So apa dia boleh buat, lama-lama dia akan dapat jawab, dia akan dapat turunkan berat badan. So yang penting sekali, tanya lutut tu, tanya ankle tu, tanya pinggang ke apa ke, adakah sakit? Kalau tak sakit, go ahead. Itu saya punya pendapat lah kan. Tapi it's best kalau katakan check dengan doktor dulu. Kalau ada apa-apa masalah ligament ke, masalah tendon ke dekat lutut, yang mungkin sebenarnya akan dampen kita punya exercise punya protokol. But as for me, saya tak suggest untuk buat aktiviti macam lompat bintang kalau berat badan macam tu.
Tapi kalau katakan korang rasa okay, why not buat je lah kan. Sebab bercara macam tu boleh burn more calories daripada cara-cara yang lain. Okay, ada lagi soalan. Cik Mia Yushdi Adli, saya menjawab soalan tak? Saya menjawab soalan tak, Mia Yushdi Adli? Nak tegur siapa dekat sini pula? Hello Nurzima Ismail. Hai Fazida Ida. Hai Bobby Scobers. Hai Zul Selatan. Siapa lagi kat sini? Ishak ada lagi kat sini. Hello Suhaimi versus Mas. Gaduh dengan siapa? Versus Mas. Alright. Ada lagi soalan? Ada soalan sekejap. Alhamdulillah okey kan? Okay, kalau okey, kalau tak ada masalah dengan lutut, tak ada masalah dengan joints, kalau tahu umur berapa, kalau boleh bagi tahu lah kan umur berapa. So because bila kalau katakan boleh buat tu means buat je lah kan, tak ada masalah. Lompat bintang is one of the way juga untuk burn more calories daripada buat benda-benda lain. Tapi saya strongly suggest instead of doing that, why not kita buat cara yang lebih efektif lagi. Apakah cara lebih efektif tu? Caranya adalah buat sama ada, saya tak suggest buat HIIT, saya suggest buat low intensity steady state. Maksudnya cuba jogging ke, pakai macam basikal dekat gym tu ke. Kalau tak ada gym nearby, kalau tak ada gym dekat situ, boleh je pergi jogging dekat luar sana kan. Jogging setakat dalam dapat 10,000 step pun jadilah kan. So macam itulah kita punya suggestion bila orang yang ada masalah berat badan ni, bila nak exercise macam mana. Dan saya juga kalau katakanlah ada sesiapa dekat sini yang ada masalah lutut ke, masalah sakit apa ke kan, so boleh juga saya bantu untuk tunjuk cara exercise yang betul. Saya dah buat satu video sebenarnya. Satu video macam mana cara nak exercise for those yang ada masalah lutut. Tapi saya tak tercompile lagi semua video tu untuk dijadikan satu video penuh untuk bagi tahu ke orang this is the way how we do things correctly bila kita sakit lutut. Tapi it's okay, saya akan cuba buat juga dalam minggu ni, insyaAllah. Saya akan cuba juga seboleh-bolehnya, saya cuba juga bantu seramai mungkin orang untuk dapat turunkan berat badan dan achieve korang punya fitness goal dia. So Encik Mia Yushdi Ali, saya strongly suggest kalau katakan boleh PM saya, klik dekat button kat pin komen tu, ada satu WhatsApp link. Dekat situ kita boleh communicate secara personal lah kan. Saya nak jawab soalan Encik siapa tu, Daik Indrapura. Selain konsum protein, ada tak makanan-makanan natural, contoh macam telur separuh masak atau recover muscle? Boleh je. Protein ni Daik, ada banyak gila banyak sumber protein dekat luar sana. Telur pun is one of them. Ayam, chicken breast kan, daging, ikan, lagi apa lagi, chickpeas, lagi boleh google, banyak gila apa ni protein. Tak semestinya protein kena beli daripada protein powder. Ini protein powder. Saya makan ni sebabkan saya punya protein consumption kena dalam 220 gram sehari. In fact kena lebih lah sekarang. So bila saya minum protein powder ni, at least dia boleh tambahkan sikit saya punya protein intake dalam sehari. So it's not just about minum protein shake saja. Boleh juga ambil telur, boleh makan ayam, makan daging, makan ikan, makan brokoli pun ada high in protein, chickpeas, apa dah lagi, macam-macam lah sebenarnya protein punya ni. Nak sebut satu-satu 3 jam punya live tak habis. So boleh je nak makan benda lain as long as it's protein. Okay, soalan lain. Coach boleh tak terangkan apa itu diet Atkins? Okay, diet Atkins tu maksudnya kita kena ambil karbohidrat yang sikit. Maksudnya kita tak boleh makan nasi, tak boleh makan roti, tak boleh makan benda-benda tu semualah yang whole grain ke. Kita kena limit ambil carbs. Kita kena makan high fat dan high protein. High fat dan high protein
Tapi dia akan membantu sedikit untuk weight loss. Ada fasa lah, fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa 4 semua kan. Tapi basically speaking, semua diet dekat dalam dunia ni yang mungkin pernah dengar, diet Atkins ke, ketogenic diet, pernah dengar ketogenic diet? Ada juga intermittent fasting lah, ada low carbs high fat diet lah, low fat high carbs diet lah, apa benda semua tu kan. Itu semua sebenarnya adalah diet-diet untuk membantu korang untuk turunkan berat badan. Tapi persoalan dia adalah, contohlah Atkins diet ni kan, dia punya basic senario Atkins diet ni adalah kita kena makan karbohidrat yang sedikit dan tinggikan fat dan protein. So contohlah kan, bila kita makan karbohidrat sikit, dia punya karbohidrat punya sikit tu maksudnya 20 gram sehari. Maksudnya nasi tak boleh lah. Nasi memang tak boleh. Makan sayur, makan ayam. Adalah macam cheese ke apa ke untuk support kita punya calorie intake dalam hari tu kan. So korang rasa boleh tahan tak kalau tak makan nasi? Cuba cakap terus terang sikit kat aku ni. Cuba cakap terus terang sikit kan. Boleh tak makan nasi seminggu lah ataupun sebulan? Kita ni orang Malaysia kot, kita daripada lahir duduk makan nasi kan. So mestilah kita rasa macam agak susah sikit untuk tak makan nasi. Sebab diet yang terbaik adalah diet yang kita boleh sustain dalam tempoh masa yang lama. Saya mau jawab soalan tak, Encik Mia Yushid Adli dan Encik siapa tadi, Encik Dai Indrapura. Saya mau jawab soalan tak tadi pasal makanan natural lain selain daripada terus baru masak? Did I answer your question tak? Kalau if I answer your question, tunjuklah thumbs up sikit kan. Right. Okay. Ada siapa-siapa nak tanya soalan lagi tak? Ada tak sesiapa nak tanya soalan dekat sini? Ding. Right. Hello Azan. Siapa lagi ada kat sini? Hello Ferdian Sah Tahir. Oh, nasi tak boleh ikut. Mau buka silat. Tahu tak apa kan? Tahu tak apa. Nasi tak boleh. Nasi boleh tapi kena makan sangat sikit. Sebutir 2 lah kot kalau dah 20 gram sehari tu kan. Alright. Siapa kat sini? Remy Muhammad. Hai. Hello, siapa? Azan ada, Muhammad Hizai, Rudi ada. Okey, ada soalan lagi kot. Alright. Azan. Dia tanya naikkan berat badan, ada tak produk yang boleh bantu saya naikkan berat badan? Ada. Tahu tak sekarang ni produk kat luar sana banyak gila untuk bantu korang turunkan berat badan. Kenapa tak ada produk? Bukan tak adalah, ada produk sebenarnya kan. Ada produk untuk naikkan berat badan. Kalau katakanlah korang pernah dengar weight gain lah, apalah, itu pun one of the way juga untuk naikkan berat badan. Tapi faham tak sekarang ni? Itulah maksud saya kenapa 12 adalah hari kurus sedunia. Sebab apa? Sebab semua orang sibuk nak beli barang, tapi dia tak tahu sebenarnya apakah benda yang dia patut buat, apakah benda dia patut makan, sama ada untuk kurus ataupun untuk naikkan berat badan. Untuk kes Azad ni, dia nak naikkan berat badan. So dia tanya tentang produk. Honestly speaking, tuan, alright, saya nak jawab 2 soalan sekarang. Soalan ni adalah 2 benda yang sama, Azan dan Ferdian Syah Tahir. Saya nak badan saya naik lagi, tapi kat KL dah tak ada gym lagi. Macam mana? Ya Allah, KL mana kau duduk ni? KL lambat gym kot. Takkanlah tak ada gym. Gym dekat Ceruk, Rantau, Hulu, Sungai, Kampung mana pun ada gym. Ini kan pula dekat KL. Melainkan kalau KL tu Kuala Langat, kampung, apa benda, mungkinlah tak ada gym. Tapi KL lambat kot gym kan. So it's all about Google, search gym near me, keluarlah gym. Itu pasal gym. Okey, untuk menjawab soalan Azan dan Ferdian Syah Tahir ni tentang produk nak kurus, produk nak naikkan berat badan.
honestly speaking, ramai orang diharapkan produk dulu daripada pemakanan yang sihat. Percaya tak apa saya cakap? Ramai orang yang fikirkan macam, oh, okay, aku kena beli pil kurus untuk kurus, aku kena pil gemuk untuk gemuk. Padahal sebenarnya it's not about that. Bukannya tentang pil, bukannya tentang suplemen. Okay, bukan tentang suplemen, bukannya tentang apa benda semua untuk sama ada naikkan berat badan ataupun turunkan berat badan. Itu semua tentang pemahaman kita tentang kalori. Okeylah, contoh kan, Azan dengan Ferdiansyah Tahir. Saya invite korang, ambil kau. Ubat gemuk dah ambil, tapi berat tak naik-naik. Macam ada je sebenarnya ubat gemuk, ubat macam herba-herba kot. Buat saya pakai dulu. Tapi tak apa. So macam ni, point dia sebenarnya adalah kalau katakan Encik Azan dengan Ferdiansyah nak saya bantu, boleh PM saya. Tapi sebenarnya saya lebih fokus kepada orang yang nak gemuk, nak kurus. Korang ni terbalik pula kan. Tapi it's okay, just for the sake of getting an information, boleh saja PM saja, tak ada masalah. Saya nak kumpulkan, saya nak tahu berapa ramai orang yang rasa information yang saya bagi ni sangat-sangat penting. Sebelum tu saya nak minta tolong kepada korang. If you feel that saya punya live ni betul-betul membantu orang, bukan setakat membantu orang dekat dalam live ni, tapi juga membantu orang dekat luar sana, share this video. Sebabkan saya nak kita semua lebih ramai kita dapat manfaat daripada video yang saya share ni. Instead of tengok video da'i mana-mana entah, kahwin dengan perempuan mana-mana entah, dekat Kaabah mana-mana entah, Kaabah satu je kan. 18-19 aura lah benda semua kan. Daripada korang duk share benda tu dengan share cerita pasal Zul Arifin, baik korang share video ni. So point dia macam ni lah. Point dia kat sini adalah, if you feel that this video really help other people, please share this video out. Sebabkan saya yakin dan saya percaya ramai orang kat luar sana akan dapat manfaat daripada sini. Okay, tentang tadi tu pasal ambil ubat kurus ke, ambil ubat gemuk ke apa benda semua kan. Sebenarnya dia just part of the supplement. Supplement tu doesn't really prove benda tu berjaya atau tak. Yang penting sekali adalah something, kita kena makan makanan yang cukup, makan makanan yang betul untuk kita makan, dan kita kena faham konsep kalori tu macam mana. Bila kita faham konsep kalori tu macam mana, bermaksud kita boleh naikkan berat badan, kita boleh turunkan berat badan, kau suka hati korang je. Top fan bagi tahu dia bertungku, dia tak ambil ubat gemuk ke ubat kurus ke tak apa kan. Tapi satu lagi salah tu sebab dia, sebabkan dia isteri kepada Syah AK, so mudahlah dia nak turunkan berat badan dia tak. Okay, menarik ni, menarik. Nak tengok siapa soalan guys, siapa lagi yang ada dekat sini. Hello. Okay, sekarang ni tentang kalori tadi, berbalik pada Encik Azan tadi. Dah hilang dah Muhammad ni. Siapa dekat sini lagi? Siapa yang dekat sini adalah pemahaman konsep kalori tu sangat penting lah sebenarnya kan. Kita boleh pastikan apa yang kita naik, kita boleh naikkan berat badan, kita boleh turunkan berat badan sesenang 1 2 3 je. Senang 1 2 3 kan. So maksudnya benda ni possible. Kalau katakan mungkin tak faham macam mana nak turunkan berat badan, mungkin tak faham macam mana nak naikkan berat badan, faham dulu konsep kalori. Bila dah faham konsep kalori, insya-Allah mudah sangat-sangat. Saya nak share satu statistik lah kan, statistik. 46% daripada rakyat Malaysia yang dewasa adalah terdiri daripada kalangan obes. Adalah terdiri daripada golongan obes. 46% rakyat Malaysia adalah orang obes di kalangan dewasa. Dan berapa persen saya tak ingat, di kalangan kanak-kanak yang berumur 9 tahun ke 19 tahun, kita dapat silver medal. Silver medal golongan obes di kalangan kanak-kanak. Nombor 1 ialah Brunei, nombor 2 adalah Malaysia. Itu adalah di kalangan kanak-kanak. Tetapi dewasa, di kalangan dewasa, kita rakyat Malaysia adalah dapat gold medal. Orang yang paling gemuk sekali dekat Malaysia.
Okay, sorry, minta maaf. Saya punya guru bagi tahu jangan sebut gemuk sebabkan dia akan dia akan trigger orang punya apa? Orang akan fikir macam, oh, gemuk. Ramai orang sensitif perkataan gemuk. Saya minta maaf kalau saya menyentuh perasaan korang macam tu kan. Tapi this is the truth. Saya bukannya nak bagi tahu tentang saya bukan nak sugarcoat things kan. Saya bukannya nak cerita benda-benda yang manis sahaja berlaku. Kenapa saya buat live ni hari-hari? Sebab saya nak membasmi orang yang ada masalah gemuk badan, masalah obesity ni kan. Saya nak turunkan 46% tu kepada satu level yang kita bukan lagi dah nombor 1 pada tahap obesity dekat Malaysia. Saya tak tipu, kita adalah golongan yang paling gemuk sekali di Asia Tenggara. Paling gemuk sekali di Asia Tenggara. Saya yakin korang kat sini tak ada masalah macam tu, dan saya yakin korang boleh turunkan berat badan insya-Allah dengan knowledge yang betul, dengan cara yang betul. Saya sangat appreciate for those yang bertanya kepada saya, for those yang PM saya, for those yang tadi baru ada orang PM tadi. Alright. Macam tadi, saya berterima kasih for those yang bertanya, for those yang rasa macam this video really helps other people. So saya betul-betul nak membantu sesiapa yang dekat sini yang nak turunkan berat badan supaya berat badan mereka akan jadi lebih baik pada tahun 2020. Ada orang bertanya, Mia Yusid Ali tanya tadi, coach macam mana nak kira kalori yang perlu dalam tubuh kita, boleh kongsi tak? Okey. Kalau paling mudah sekali, dia ada beberapa cara lah. Dia ada 3 cara. 3 cara yang korang boleh kira how much calorie yang korang perlukan sehari. Macam saya perlukan 3,200 kalori. Saya ada reason kenapa. Sebabkan saya punya faktor activity level, saya punya umur, saya punya tinggi, saya punya berat sekarang, saya punya muscle mass, saya punya jantina yang menunjukkan saya perlukan 3,200 kalori. So, macam mana nak kira benda tu? Dia ada 3 cara. Cara pertama, dia ada formula dia. Formula dia sangat complicated. Saya malas pula nak cerita apakah formula yang digunakan. Boleh search sendiri, tapi nombor 1 ni kita boleh complement dengan nombor 2. Nombor 2 ni kita boleh Google dekat internet, calorie calculator. Calorie calculator, Google dekat internet, kita punya calorie calculator. Kita kena masukkan information, umur, jantina, tinggi kita sekarang, berat kita sekarang, activity level kita dalam seminggu, apa yang kita buat hari-hari lah kan. Sama ada kita sedentary ke, tak bergerak, tak really exercise sangat ke, ataupun kita exercise hari-hari. So kita kena mention dekat situ. Itu pun tak accurate sangat. Tapi you can get a brief idea lah berapa banyak kalori yang korang perlukan. Tu cara yang kedua. Cara yang ketiga, korang boleh bagi kat saya korang punya detail, umur, berat badan, tinggi, jantina lelaki perempuan. Kadang-kadang yang bagi tahu kat saya tak tahu dia nama dia tu lelaki ke perempuan kan. Nama pun tak tahu macam lelaki ke perempuan. Letaklah gambar kucing. Macam mana aku nak tahu lelaki ke perempuan kan. Bagi saya juga activity level dalam seminggu. Apakah yang korang buat dalam seminggu? Korang exercise selama setengah jam berapa kali sehari dalam seminggu tu? Kalau katakan setengah jam exercise, katakan dalam seminggu tu exercise 3 kali seminggu. Setiap exercise tu spend masa sebanyak 30 minit. Bermaksud okey, boleh kita akan cerita consider sebagai 3 kali seminggu lah exercise. Jangan cerita pergi kerja jalan kaki, kerja pergi office pula, daripada sini pergi ke depan tu aja 20 tapak kaki dah kena exercise. Bukan exercise. Saya dah develop sistem ataupun kalkulator saya sendiri secara komprehensif. Alhamdulillah benda ni sangat-sangat accurate sebab saya dah combinekan semua formula yang ada dekat luar. Ada 3 ke 4 formula sebenarnya untuk kira kalori. So saya dah tengok, saya combinekan ke semua sekali. So far itu yang paling accurate. Itu adalah satu sistem yang saya dah buat so far, alhamdulillah ramai orang.
So kalau katakan nak tahu macam mana kita perlukan kalori, boleh bagi saya detail, boleh PM saya sebenarnya. Boleh PM saya sekarang, WhatsApp saya tu. Saya akan bantu untuk bagi berapa banyak kalori yang korang perlukan dalam sehari. Pertama, saya akan bagi pula e-book free. Macam aku bagi kau e-book free. E-book apa? E-book 12 tips nak kurus dalam masa 7 hari. Macam korang best tak rasa macam tu? Rasa teruja tak? Rasa macam excited tak? Kan? Excited lah kan? Benda-benda macam ni kita kena share. So that's why sesiapa yang ada masalah berat badan, sesiapa yang tak tahu how much calorie yang dia perlukan, so boleh PM saya sekarang. Saya akan bagi dia free satu how much calorie yang dia perlukan. Saya akan buatkan kira-kira untuk dia. Korang just tengok je numbers tu. Oh, kalori aku banyak ni, karbohidrat, protein dan fat aku kena ambil makan banyak ni. Okay, satu benda. Kedua, saya akan bagi dia e-book pula. E-book ni pula untuk memahami tentang benda ni. So, macam best tak? Rasa okay tak benda ni? Best tak bro? Best tak? Benda ni kalau saya bagi secara free. Kalau best, boleh PM saya sekarang. Sebabkan lepas habis live ni, insya-Allah lah korang takkan nampak dah link WhatsApp link tu. Sebabkan saya kena buat balik esoknya. Buat balik esoknya untuk tunjukkan balik kat korang saya punya apa ni, WhatsApp ni. Alright. Soalan yang tadi tu Ferdiansah Tahir. So kita makan ada time ke? Macam mana? Saya balik kerja dah penat. Okay. Honestly speaking, memang ada serta-serta kerja yang memenatkan. Semua kerja mana yang tak penat kan? Ada kerja yang sebenarnya requires kita punya mental dengan physical awareness kita lebih daripada apa yang pejabat buruh dah suggestkan. Macam dulu saya kerja dulu sehari, saya rasa saya punya waktu rehat lah waktu tidur lah dengan mandi campur sekali. 8 jam je saya rehat, 16 jam kerja rasa dah macam kerja bangla dah kan. Tapi that's what happened to me. Saya masa tu project manager dekat salah sebuah syarikat swasta dekat area sini. Saya kerja selama 16 jam sehari dan saya tak ada masa langsung untuk makan. Saya faham situasi sesetengah orang tu. Tapi satu benda yang saya tahu kan, kalau katakan walaupun kita tak ada masa nak exercise sekalipun, kita masih lagi ada masa untuk pilih makanan yang sihat. Sebabkan kita pasti akan makan. Sama ada kita makan masakan tu kita beli dekat luar ke, ataupun mungkin kita boleh masak sendiri. If kita tak ada masa nak masak sendiri sekalipun, kita still lagi ada masa untuk beli makanan dekat luar. Sebab kita lapar kan. Saya tak tahulah kalau ada company yang tak bagi kita makan tapi suruh kita buat kerja. Itu bukan dah macam bangla dah, itu dah macam kerja macam kuda dah tu namanya. So point dia kat sini adalah macam mana caranya untuk kita tahu makanan apa yang sesuai untuk kita makan. Macam Encik Ferdiansah Tahir ni, dia nak naikkan berat badan. Makanan apakah yang paling baik untuk dia makan untuk naikkan berat badan? Jawapan saya sangat senang. Nak naikkan berat badan kot, bukan nak turunkan berat badan. Sebabkan nak turunkan berat badan, yes ada masalah nak pilih makan apa. Tapi kalau katakan tak ada masalah berat badan, nak pula naik berat badan contohnya kan. So kau kena bersyukur lah sebenarnya. Itu masalah kau. Setengah orang masalah dia tak tahu nak makan apa. Sebabkan kat luar sana banyak makanan yang menggemukkan. Ada pula orang ni dia nak naikkan berat badan, dia tak tahu nak makan apa. Sebabkan dia rasa dia badan tu tak boleh naik. And macam mana nak kerja dapur nak macam ni. Saya suggest macam ni lah kan. Why not kalau katakan bila ada masa nak beli tu, belilah something dekat luar sana. Beli something yang boleh letak dalam bag ke, letak dalam apa ke, some snacks ke, apa ke kan. Tapi saya strongly suggest makan whole food. Nak naikkan berat badan ni, challenge dia satu. Terlalu banyak makanan kat sana, luar sana makanan yang ada high calorie. Contohnya macam processed food, dia high calorie dan dia tak mengenyangkan sangat pun kalau compare kalau kita makan nasi kan. Nak makan nasi ni pula kita kena mungkin ada waktu-waktu dia. Waktu lunch ramai orang jual nasi, waktu pukul 4 petang orang jual goreng pisang pula kan. So apa yang kita nak makan kat situ kan. So saya suggest beli something yang kita boleh tapau dekat office. Kalau kita tak ada masa sangat nak makan dekat office tu, dekat pantry ke kat mana-mana kan. So
masa tu insyaAllah ada lah sebenarnya. Masa tu insyaAllah ada. Kalau lah katakan bila balik kerja dah penat kan. Macam saya pun dulu saya ada masa juga sikit. Balik daripada kerja penat. Saya ada masa juga untuk rehat. Saya ada masa juga untuk tengok movie. Ada juga masa untuk apa, buat macam-macam lah dekat rumah kan. It's all about time management lah sebenarnya kan. There's all about time management lah bagi saya kan. Bagi saya bila kata tak ada masa tu, maksudnya adalah tu something wrong pada kita punya time management skill. Contohlah kan, macam saya dekat sana dulu, macam saya kerja dekat company gila tu. Company gila tu kan. Hai Ajik. Company tu suruh saya buat kerja sehari 16 jam, 8 jam saja yang rehat. So kenapa saya resign, ada something juga reason kenapa. Hai Arzami Muhammad Noor. Okay, ada apa tu, apa nama tadi tu, di kalangan kawan-kawan saya yang bagi tahu benda sama juga. Aku tak ada masa nak makan, aku tak ada masa nak makan sebab aku busy gila. Tapi dia ada masa pula nak isap rokok. Macam tu lah kan, dia punya konsep dia kan. So it's all about time management lah bagi saya kan. Kalau katakanlah lapar rokok tu boleh di-consider, ini kan pula lapar perut. So it's all about time management skill lah bagi saya kan. Siapa lagi ada soalan kat sini? Saya nak tanya lah, siapa ada soalan kat sini? Hai Johari dan Jaafar, apa khabar? Hai ya Nurul Amirah Baharudin. Okay, so dekat sini saya nak buat offer lah kan. Sekarang bukan offer apa, saya nak bagi korang free sempena 12/12. Saya nak kirakan untuk korang how much calorie yang korang perlukan kan. How much calorie yang korang perlukan untuk turunkan berat badan. For some cases, how much calorie yang korang perlukan untuk naikkan berat badan kalau korang nak naikkan berat badan. Dan saya akan bagi e-book cara-cara ataupun 12 tips cara nak kurus dalam tempoh 7 hari sahaja. Siapa sini interested boleh PM saya sekarang, sebabkan saya really nak membantu mereka yang ada masalah dekat situ. Tuan Haji Kecil boleh join tak? Boleh aja. Boleh aja Tuan Haji Kecil nak jadi abang. For your information, wife saya tengah pregnant sekarang. Saya pun terkejut tiba-tiba dia pregnant. So bersabarlah Tuan Haji Kecil. Oh, okay. Bolehlah main kat sini. Apa dia buat kat sini agaknya? Tuan Haji Kecil nak join live. Dia kata je, meh. Tengok sikit siapa yang nak kenal Tuan Haji Kecil ni. Alright, so point saya kat sini adalah sangat-sangat simple. Saya nak membantu seramai mungkin orang untuk turunkan berat badan. Period. Sebab apa? Sebab saya faham ramai antara kita yang ada masalah. Pertama, tak tahu nak pilih makanan apa. Ada yang tak tahu nak makan apa. Ada yang tak reti ni dan tak reti tu. Tapi sebenarnya konsep dia simple. Dia kena tahu dulu how much calorie yang dia perlukan. That's why saya bagikan information ni secara free of charge. Free of charge, babe. Tak ada siapa yang boleh tak ada siapa boleh beat. Tak ada siapa yang nak bagi free of charge benda macam ni. So sesiapa yang interested, yang nak tahu how much calorie yang dia perlukan, WhatsApp saya sekarang. Klik kat WhatsApp link tu, WhatsApp saya sekarang. Saya akan bagi dia, pertama, how much calorie yang dia perlukan. Pertama. Kedua, saya akan bagi dia e-book secara percuma. E-book 12 tips cara nak turunkan berat badan dalam tempoh 7 hari. Okay. Macam mana saya buat e-book ni? E-book ni saya buat, cara dia macam mana? Cara dia adalah saya susun ataupun saya campurkan semua klien-klien saya punya masalah masa dia dalam proses nak turunkan berat badan. Semua orang ada masalah kan? Okey, saya bantu dia untuk turunkan berat badan. Saya bantu dia selesaikan masalah-masalah dia dan saya compilekan ke semua masalah-masalah tu dalam satu e-book. The best way untuk learn adalah selain daripada kita learn daripada mistake kita pun boleh learn daripada mistake orang lain juga. So that's why hi. Mom. Yeah. Yes.
Yes, saya kena tutup semua pintu-pintu, semua buku-buku ni. Perkenalkan Tuan Haji kecil, Tuan Haji Noh Ali, yang baru bangun tidur. Berdiri sikit, tunjuk sikit siapa diri. Ya, nampak pusat. Lepas itu tu Baik. keluar sekali situ. Dia adalah seorang bomber hari ni. Dia jadi bomber malam ni. Tengok apa yang terbakar, dia akan tolong Dia akan tolong padamkan api. Hai, tanya hai, cakap hai. Itulah. Hey. So nama dia Noh Ali. Dia baru umur 7 bulan setengah, nak masuk 8 bulan. Padam muka dah dapat adik. Okay, siapa lagi yang ada soalan dekat sini boleh tanya sekarang. Oh, okay. So kita kena makan, ada time ke? Oh, okay. Tak ada soalan dah Tak ada soalan. Okay, berbalik pada tadi tu saya cakap, hai Miss Gayarti, hai Nina Baharin. Apa khabar? Alright. Saya kembali balik pada tadi tu. Siapa yang nak saya kirakan kalori dia for free, kan? Saya boleh kirakan untuk dia dengan WhatsApp saya sekarang. So saya akan WhatsApp dia, saya akan WhatsApp saya, dan saya akan reply WhatsApp tu dengan dua benda. Pertama, saya akan kirakan kalori untuk dia. Pertama, kedua sekali saya akan bagi dia ebook secara percuma. Ebook apa? Ebook 12 tips nak kurus dalam tempoh 7 hari sahaja. So macam saya cakap tadi juga, apa yang saya compilekan ebook, information dalam ebook ni dengan cara macam mana? Dengan cara saya tengok apa masalah klien saya untuk turunkan berat badan. So saya compilekan semua sekali dalam satu ebook, dan supaya boleh lagi ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada ebook tu. Alright. Apa? Tengok apa? So I think hi Kak Yati Ramli, hai Noraini Gani, hai Rostina Arasaman. Alright. Apa dia cakap ni? So itulah adanya. Siapa yang interested nak tahu, boleh klik dekat pin komen saya sekarang. Siapa nampak pin komen saya sekarang, boleh klik. Hai, siapa ni? Rostina Arasaman. Boleh klik dekat WhatsApp link saya sekarang. Saya akan bagi dia pertama, saya akan kirakan kalori untuk dia. Pertama sekali mungkin nak tahu apa benda kalori ni kan. So kalori ni adalah satu sumber tenaga, satu unit tenaga yang kita perlukan untuk kita tahu how much kita nak turunkan berat badan. Okay, sama nak turunkan berat badan ke ataupun nak naikkan berat badan ke, kita kena faham konsep kalori tu dulu. So bila kita faham konsep kalori tu, kita tak overeating ataupun kita tak under eating. Kenapa? So itulah dianya. Kalau katakan interested nak tahu, boleh PM saya sekarang. Saya akan bagi ebook secara free, dan saya akan kirakan kalori dia secara FOC. Macam best tak apa saya bagi ni. So okay, I think that's all for now. Thank you for watching. Saya doakan korang supaya korang berada dalam keadaan yang sihat dan berjaya. Ada kaya dan berjaya. Sihat dan berjaya. So macam biasa, setiap kali live ni, purpose saya nak bagi tahu kenapa saya buat live ni adalah untuk membantu lebih ramai orang untuk turunkan berat badan. Okay, itu saya punya motto lah, saya punya perjuangan saya untuk saya dapat bantu lebih ramai orang lagi. So insyaAllah saya cuba lagi nak bantu lebih ramai orang. Again, if you think that this live really help, boleh membantu. Thank you Helmi Ahmad yang ni. Hello Helmi Ahmad. Hi. So kalau katakan korang rasa this live video membantu korang untuk turunkan berat badan, please share this video. Please tag orang yang mungkin akan dapat manfaat daripada video ni, yang mungkin sebenarnya boleh membantu juga orang lain untuk menurunkan berat badan, supaya mereka akan jadi lebih berkeyakinan. Mereka tak lagi rasa rendah diri disebabkan berat badan diorang, dan mereka tak lagi rasa tersisih disebabkan berat badan diorang yang berlebihan tu. Alright, I think that's all for now. Thank you for watching. Alright, thank you for always giving me the support.
selalu memberi saya motivation dengan join this live dan bertanya saya macam-macam soalan dan bagi saya like, love dan buat muka marah tu semua. Dia memberi saya motivation untuk saya keep on doing what I do every single night, setiap 10 malam dalam Sembang Bimbang Live. Kita nak turunkan berat badan, saya tak nak turunkan berat badan. Mungkin Encik Helmi Ahmad nak turunkan berat badan. Okey, boleh PM saya sekarang. Boleh PM saya sekarang. Saya akan bagi dua benda. Pertama, saya akan bagi ebook secara free. Ebook 12 tips nak turunkan berat badan. Dan saya akan bagi saya akan kirakan kalori. Saya akan kirakan kalori tuan, berapakah keperluan kalori tuan dalam sehari dan berapakah kalori tuan yang patut tuan makan untuk turunkan berat badan. So daripada dua benda ni, tuan senang saja nak dapatkan berat badan yang ideal atau berat badan yang tuan nak. Boleh PM saya sekarang, WhatsApp saya sekarang. InsyaAllah saya akan reply WhatsApp tuan mungkin esok kot. Ni dah pun dah agak pukul 11, budak kecil tak tidur lagi. Okay, alright, I think that's all for now. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Bye pada.